Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami PKK Champion ingin membentangkan tentang kaedah pembelajaran berasaskan projek PBP menggunakan konsep PyCamp, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli yang diketuai oleh Teknologis Baby Freskayani Elais Iziani binti Kaliwan, ahli-ahli kumpulan Teknologis Nur Azia Fatma binti Abdul Aziz Elais Abdul Ayah, Puan Khairunisa Islami binti Ambotola, Cik Nurun Najahatun binti Zamzam, Technician Certified Muhammad Khalid bin Gampang, Encik Darman bin Pawali dan Encik Adil Arif bin Mat. Kaedah pembelajaran berasaskan projek PBP dan pendekatan konsep PyCamp merupakan aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan ianya tidak mengambil masa yang lama di dalam atau di luar waktu pembelajaran formal. PBP adalah satu pendekatan pedagogi yang merangsang kemahiran pelajar pada abad ke-21 ini. Ia adalah pendekatan jangka masa panjang yang meraihkan kebolehan, kemahiran berfikir serta kemahiran insania pelajar. Konsep PyCamp yang diterapkan adalah untuk meningkatkan minat dan konsentrasi pelajar dari segi pelbagai aspek yang digabungkan. Ia juga dapat memberi tahap kefahaman yang mendalam tentang keseluruhan proses dalam pembelajaran itu sendiri dan menerapkan tanggungjawab ke atas pembelajaran tersebut. Objektif utama kaedah inovasi ini ialah mengukuhkan kefahaman pelajar dalam persediaan pengumpulan data melalui analisis Course Learning Outcome, Topik 1, Preparation for Collecting Data, meningkatkan kemahiran pelajar dalam perancangan kerja, menjalankan projek melalui analisis CLO, Topik 2, Project Implementation, dan menentukan tahap pembentangan dan penulisan laporan projek pelajar melalui analisis CLO Topik 3, Report Writing and Project Presentation. Keperluan program bagi pelaksana inovasi ini untuk memenuhi keperluan kursus di sisi 6203 Civil Engineering Project 2. Projek ini dijalankan untuk memenuhi penilaian berterusan yang memenuhi CLO 1, 2, 3 dan 4. Kumpulan sasaran adalah pensyarah dan pelajar semester 5 di sisi 6203 Civil Engineering Project 2. Tempoh pelaksanaan adalah selama 16 minggu, bermula 16 Disember 2018 hingga 29 Mac 2019. Kaedah pelaksanaan akan melalui 4 fasa. Fasa pertama adalah penyediaan dan pencarian bahan. Fasa kedua, proses perancangan aktiviti bersama penyelia projek. Fasa ketiga, persediaan pembentangan dan penilaian. Fasa keempat, persediaan pameran projek SIDIX, projek dan penyediaan laporan penuh, projek serta refleksi. Daripada analisis kajian yang dinyatakan, didapati purata CLO yang diperolehi daripada sesi Jun 2018 sehingga Disember 2020 memperolehi sebanyak 81.35%. Ini membuktikan bahawa kaedah ini memang sangat berkesan terhadap sesi pembelajaran tersebut. Impak dan kesan terhadap pelajar, pensyarah, organisasi dan penyelidik. Impak kepada pelajar, terdapat 7 impak yang kita boleh nampak keberkesanannya kepada sesi PDP tersebut. Impak kepada pensyarah dapat memenuhi kehendak sukatan kursus serta meningkatkan pencapaian CLO. Yang kedua, membantu para pensyarah membuat kepelbagaian dan memperbaiki mutu pengajaran dalam memantapkan proses PDP yang lebih efektif. PDP ini lebih berunsurkan kepada kreatif, inovasi dan refleksi. Impak kepada organisasi, di mana menghasilkan inovasi dalam bidang kejuruteraan awam khususnya pengurusan sistem pembelajaran lebih cekap.
memberi idea kepada para pensyarah dan penyelidik dalam membuat kajian seterusnya mengenai aspek yang lain berkaitan pengurusan sisa pepejal. Mengharumkan nama Politeknik Sultan Kinabalu dengan memperolehi pingat emas di pertandingan inovasi peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mendapat pengiktirafan dan perakuan ke atas produk inovasi yang diaplikasi oleh pihak MARDI dan juga agensi yang lain, dapat mencapai KPI unit penyelidikan dan komersialan bagi tahun 2019 bagi produk inovasi yang diaplikasi. Produk ini juga merupakan dua produk inovasi yang terpilih daripada Politeknik Sultan Kinabalu yang telah dimasukkan dalam penerbitan buku produk inovasi Staf Politeknik dan Kolej Komuniti Cemerlang 2019. Ia juga dapat membuka ruang kolaborasi di antara Politeknik Sultan Kinabalu dengan agensi-agensi lain dalam menjalankan kajian tentang pengurusan sisa pepejal. Impak kepada penyelidik dapat menelepasti potensi produk di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Mendapat anugerah penyelidikan inovasi iaitu penyelidik aktif, mengetahui kelebihan dan kepentingan sesuatu produk yang boleh membantu kemaslahatan sejagat, mencetuskan idea untuk meneruskan kajian ini dari semasa ke semasa bersama pengkaji luar, terutamanya universiti awam. Kalau dilihat daripada kriteria 1, kaedah pembelajaran berasaskan projek, PBP menggunakan konsep PyCamp, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan merupakan adaptasi daripada teori pengajaran yang sedia ada dan digabungkan dengan elemen PyCamp untuk mendatangkan keseronokan dalam PDP. Kaedah ini tidak pernah digabungkan oleh mana-mana pihak. Ada beberapa contoh yang menggunakan kaedah ini. Salah satunya adalah untuk kursus CN301 Geoenvironmental Engineering bagi projek Gallery Walk yang menggunakan konsep PyCamp, di mana kita boleh nampak peningkatan markah EOC dan peratusan CLO meningkat dengan baik bila menggunakan konsep ini berbanding sebelumnya. Pada sesi Disember 2018, di mana diaplikasi dan digunakan pakai untuk DCC 6203 Civil Engineering Project 2, kita boleh nampak penghasilan setiap projek dan analisis yang dijalankan mencapai dan diperakui di peringkat tertinggi, iaitu di peringkat antarabangsa. Begitu juga pada sesi Disember 2019 bila diadaptasi dalam penilaian berterusan projek khas EXA menggunakan konsep PyCamp dan pembelajaran berasaskan projek bagi kursus TRK 3012 Amalan 5S. Daripada dapatan analisis penggunaan kaedah tersebut, didapati peratusan CLO2A bagi kedua-dua sesi melebihi 80%. Dari segi keberkesanan, tahap pelaksanaan ke atas beberapa kursus dan silibus, kaedah ini telah dilaksanakan secara menyeluruh dan telah dilaksanakan kepada pelajar diploma dalam pelbagai bidang di Politeknik Sultan Kinabalu. Dan berdasarkan daripada dapatan analisis replikasi, kaedah ini boleh dilaksanakan terus di pelbagai tempat iaitu daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke institusi pendidikan tinggi dan boleh dilaksanakan dengan pengubahsuaian mengikut keperluan tanpa melibatkan kos yang tinggi. Salah satu projek kejuruteraan awam yang banyak memenangi perhatian inovasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa iaitu projek Anti-Smell and Compost Powder. So, keberkesanan kajian ini adalah untuk memastikan sama ada serbuk ASC yang digunakan yang menggunakan bahan organik mampu untuk menghilangkan bau dan mengkompos sampah atau sebaliknya. Keberkesanan dari segi inovasi, pengkomersialan, penjimatan dan penjanaan, di mana kita nampak penjimatan kos berlaku disebabkan penggunaan bahan kitar semula, pembudayaan aspek keusahawanan, memupuk pelajar tentang kesedaran kitar semula, produk ASC boleh dikomersialkan dan menjana pendapatan, serta memberi faedah kepada komuniti setempat dan kegunaan di rumah. Keberkesanan ini juga melalui kaedah ini dapat dilihat daripada DRK 3012 Amalan 5S, di mana kita boleh nampak perbezaan sebelum inovasi dan selepas inovasi. Begitu juga dan kita tengok daripada gambar tersebut di mana pelaksanaan projek khas EXA
telah banyak membantu ketua-ketua zon EXA di Politeknik Kos Kinabalu. Dan kita boleh nampak juga perbezaan sebelum inovasi dan selepas inovasi untuk silibus CN301. Ini merupakan pelaksanaan daripada awal pembelajaran di kelas sehingga habis pembelajaran PDP menggunakan kaedah ini. Okay, ini adalah contoh untuk pelaksanaan DCC 6201 di mana telah dilaksanakan selama 4 bulan bermula 16 Disember 2018 hingga 29 Mac 2019. Carta perbatuan yang telah diselaraskan di peringkat Jabatan Kejuruteraan Awam. Ini merupakan carta perbatuan projek bagi sesi Disember 2018. Ini adalah pelaksanaan proses pembuatan setiap fasa sehinggalah menghasilkan satu analisis data yang memenuhi dan mempercepatkan proses kompos itu sendiri dengan adanya ASC. Ini juga merupakan salah satu metodologi kajian iaitu melaksanakan ujian bau dan menggunakan borang soal selidik. Lawatan juga turut diadakan ke Mardi untuk bersama penyelia projek. Lawatan ke Pasar Tani Kota Kinabalu juga telah dilaksanakan dan temu bual penjual sayur bersama penyelia projek telah diadakan. Ini merupakan hasil dan rumusan di mana suhu bahan buangan ASC menghampiri suhu tanah iaitu 30 darjah Celsius dalam masa 5 minggu. Dan ujian kelembapan bagi bahan buangan ASC mencapai peratusan penyusutan sebanyak 63.3% dalam masa 5 minggu berbanding proses pengkomposan baja yang biasa mengambil masa selama 4 hingga 5 bulan untuk mencapai 60%. Ini merupakan dapatan analisis daripada metode yang dilaksanakan. Signifikan kepada ekosistem pendidikan adalah tinggi. Ini disebabkan oleh pencapaian penganugerahan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan bukti pendaftaran hak cipta melalui Perbadan Harta Intelek Malaysia ke atas produk tersebut. Ini juga merupakan salah satu pertandingan inovasi. Kesimpulannya, kaedah ini memang sangat memberikan manfaat dan kebaikan dan membantu PIC yang terlibat secara langsung. Kaedah pembelajaran ini sesuai untuk dipraktikkan oleh mana-mana pencara, cikgu, bukan sahaja warga PKK tetapi juga meliputi pelbagai peringkat pendidikan daripada tadika sehingga ke IPT. Kaedah ini juga bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pelbagai kemahiran. Dan secara tidak langsung, kaedah ini dapat mengimbangi tahap sosial pelajar dari pelbagai kemahiran dan gabungan percambahan idea sekaligus dapat membuktikan bahawa Politeknik sentiasa melahirkan pelajar yang berkualiti, berdedikasi, cemerlang dan mempunyai semangat yang tinggi dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Sekian, terima kasih.